Bagaimana pula zuhudnya Nabi bak jawatan? Ini musim-musim orang berperang nak merebut jawatan. Tuan-tuan, Nabi kita ni bukanlah koman sangat. Nabi kita ini pernah ditawarkan jadi raja, dia tak nak. Dan yang menawarkan jadi raja ni bukan orang Quraisy, Allah. Harta ditawarkan, jawatan besar pun ditawarkan. Dalam dunia daripada 144,000 Nabi, 124,000 Nabi ataupun daripada 25 Nabi Rasul yang kita kenal, siapa yang tuan-tuan kenal Nabi yang paling hebat jawatan? Sudah pasti orang akan jawab yang paling hebat jawatan Nabi Sulaiman. Itu kita akui. Ada satu buku, The Wisdom of Solomon at Work, Ancient Virtues for Living and Leading Today, ditulis oleh 6 orang penulis daripada Amerika. Dia tulis tentang kehebatan Nabi Sulaiman. Buku ni kita boleh baca sebab Nabi Sulaiman pun dekat dengan kita. Nabi kita pun selalu cerita pasal Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ni memang hebat. According to the Bible, kalau berdasarkan kepada Bible, David, dipanggil David of the tribe of Judah, Daud daripada tribal Judah, was the third king of the united monarchy of Israel and Judah. Ayah dia Nabi Daud adalah raja ketiga United Monarchy of Israel and Judah. Dan dia diwariskan kepada anaknya yang bernama Solomon ataupun Sulaiman. Ini kerajaan yang besar, tuan-tuan. Dia kerajaan Israel ni, dia ada beberapa wangsa yang memerintah Israel. Wangsa ni istilah Melayu. Ada orang panggil wangsa ni macam dinasti ataupun family clan. Macam kita pun dulu yang Mamlia, raja-raja Melayu, dia ada wangsa dia. Macam Istana Johor, Istana Pahang dengan Istana Terengganu, itu wangsa bendahara. Kalau Johor, wangsa Temenggung. Kalau Selangor, wangsa Opu Daing Celak, Bugis. Dia ada wangsa-wangsa dia. Macam baru ni monarki di United Kingdom, dia ada lagi banyak wangsa lah. Kalau Raja Inggeris, Scotland, Wales and Ireland, dia pemerintahan dia tidak daripada satu wangsa. Macam Queen Elizabeth yang kedua dulu daripada House of Windsor, House of Windsor. Dia ada hak lain, ada lagi lah House of Windsor, House of Normandy, House of Stuart, King James of Scotland, House of Tudor, House of Hanover, banyak lagi. Dia ada wangsa-wangsa dia. Jadi untuk kerajaan Israel ni dia ada 42 orang raja. Dan Nabi Sulaiman ini dia daripada House of David. Dia ada House of Gideon, House of Saul. House of Gideon ni daripada wangsa Nabi Sulaiman. Memang raja betul. Bukan kita yang manggil dia Raja Sulaiman, Raja Sulaiman. Tak, memang dia raja betul. Dan monarki itu wujud. Nabi Sulaiman ni, kata penulis-penulis barat, adalah Nabi paling sempurna dalam dunia. Sebab dia memiliki segala-galanya. Dia nak mengatakan Nabi kita. Tengok Nabi orang Islam, dah orang cetong setarang barah, miskin, baju tampai. Kita malas nak cerita. Nabi Sulaiman bagi mereka Nabi terhebat. Kenapa Sulaiman ni kata mereka hebat? Pertama, Nabi Sulaiman ni dia Nabi. Yang kedua, dia raja. Yang ketiga, dia kaya. Yang keempat, dia memiliki kuasa tanpa batas. Dan tak ada orang dalam dunia yang mampu dapat benda itu. Kalau kita tengok Nabi Sulaiman, tuan-tuan, pertama dia seorang raja. Adalah menjadi cita-cita ramai orang nak jadi raja. Ramai orang cita-cita nak jadi raja. Ni dalam ramai-ramai ni ada berangan nak jadi raja. Tengah susun salah silah, nak rampas balik negeri tertentu. Sudahlah, habis mereka, tak adalah keturunan kita. Habis dah. Sejarah bygone be bygone lah. Semua orang nak jadi raja. Dan memang dunia dulu berpegang kepada sistem beraja ni. Pada awal abad yang ke-20, daripada 900 tahta turunlah kepada 240 tahta. Pada abad ke-8 sampai abad ke-20 tinggal dekad ke-8 abad ke-20 tinggal lebih kurang dalam 44 raja saja. Daripada 44 raja, 16 daripadanya iktiraf Ratu Elizabeth yang kedua sebagai raja pemerintah di bawah sistem raja berperlembagaan. Selain itu kita ada 16 negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Ada 5 negara di dunia yang amal sistem raja separa autonomi. Dan ada 7 negara yang amalkan sistem raja secara mutlak, absolute. Kalau secara geografis dalam dunia, ada 11 raja di Eropah, ada 3 raja di Afrika, ada 14 di Asia, dan ada 6 di negara-negara Oceania.
Artinya raja ni tak ada orang tak nak jadi raja. Tapi sekarang tak adalah, kita habis dah. Bila dah janji merdeka 57, mana-mana tuan-tuan yang patutnya keturunan saya jadi raja. Tak adalah, habis dah, dah habis dah. Kita jadi raja sehari sajalah, jangan jadi raja lain-lain. Ramai orang nak jadi raja. Nabi Sulaiman dia memang raja. Dia adalah raja. Yang kedua, Nabi Sulaiman ni nabi. Dia nabi. Dan nabi pun ramai orang nak jadi nabi. Di Selangor pun ada orang ngaku jadi nabi. Bukan nabi, rasul lagi. Kena tangkap lah, masuk penjara. Dia siap letak jawatan kan. Masa Jabatan Agama nak ambil tindakan, dia buat surat. Surat tu dia hantar ke setiap Jabatan Agama negeri, salinan kepada, tulis itu peletakan jawatan sebagai Rasul Melayu. Ada surat. Dan di ujung tu, dengan ini saya mendesak supaya dia adakan pelatikan baru. Dia suruh kita orang pula lantik baru. Macam lantik Presiden NGO begitu. Johor pun adalah beberapa negeri yang muncul 2-3 orang mengaku jadi nabi. Semua dah kena tangkap lah. Tapi Jabatan Agama Selangor dengan Jabatan Agama Johor, dia hanya tangkap nabi saja. Tak boleh lawan Jabatan Agama Pahang. Kami tangkap Tuhan. Lagi ganas lagi lah. Jadi dia nabi. Dan Nabi Sulaiman tu nabi. Yang ketiga, Nabi Sulaiman ni dia kaya. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman memang kaya betul tuan-tuan. Daripada 42 orang raja Israel, Solomon is considered the most wealthy of the Israeli kings named in the Bible. Paling kaya sekali. Solomon ruled over a unified kingdom of 12 tribes for 40 years. 12 negara tunduk bawah dia. Dan dalam Bible, dalam kitab King chapter 10 verse 14, disebutkan, now the weight of gold that came to Solomon in 1 year was 603 score and 6 talents of gold. Tiap-tiap tahun negara bayar ufti ke dia 18,125 kilogram emas. Ufti saja. Punyalah kaya Nabi Sulaiman ini. Tunduk semua negara bawah dia. Dia bukan manusia je rakyat dia, jin pun rakyat dia juga. Jin, binatang, hantu raya, semua takut dengan dia. Baik tu kalau ustaz-ustaz yang ngobat rukayah nak buang saka, baca ayat Nabi Sulaiman menggelupur lah. Takut betul dia dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini. Jadi Nabi Sulaiman memang kaya. Kita tak nafilah tu. Dan Nabi Sulaiman ni, kata penulis-penulis barat, satu yang orang lain tak ada dapat, dia seorang dapat, dia ada kuasa mutlak. Nabi Sulaiman ni dia punya kuasa, dia nak dapat. Kuasa ni benda orang tak. Ya, orang berparang siang malam ni bab kuasa. Tuan-tuan, nak berkuasa, gaji tak besar mana, kuasa tu, tanda tangan mahal. Orang nakkan kuasa. Tapi kuasa manusia dapat macam mana, dia ada tempoh. Menteri berapa tahun dia tak boleh lagi dah. Adun berapa tahun dia habis dah. Dia takkan sampai bila-bila. Tak ada orang memiliki kuasa selama-lamanya. Saya kerja masjid negeri, staf Jabatan Agama. Saya ada kad kuasa. Boleh tangkap kok budak-budak ada naik motor berdua peluk macam beruk peluk pokoknya, boleh tangkap. Bukanlah tangkap, bolehlah. Nak buat proceeding kalau rajin, nak kena buat ketat siasatan, malas itulah. Nangkap boleh, nak buat ketat siasatan yang malas tu. Jadinya kita ada kuasa. Tapi kuasa saya hanya start daripada lepas daripada Kemaman sampailah Terowong Karak saja. Lepas daripada Terowong, saya tak ada kuasa lagi dah. Kuasa saya dalam negeri Pahang Darul Makmur saja. Bahkan saya nak ke Selangor untuk berceramah mengajar, saya kena ada lesen pula Selangor. Kuasa negeri tak ada. Jadi kuasa terbatas. Apa lagi? Polis, tentera, semua kuasa terbatas. Saya dulu tuan-tuan ni habis sini lah, payah pula ada kamera ni. Dulu saya pergi Mekah buat haji. Alhamdulillah jemput dia orang jadi tetamu Raja Salman. Raja Salman belanja lah pergi buat haji. Sedap pergi buat haji dengan yalah jadi tetamu kerajaan. Jadi yang ikut rombongan saya tu semua orang besar-besar. Semua orang ada jawatan hebat-hebat. KSU semua ada kuasa. Time pergi KLA semua escort polis. Wih begitu. Kuasa besar. Beg dia bodyguard bawa sampai dalam kapal terbang. Itulah kali pertama saya masuk airport, tak payah lalu immigration, tak payah lalu custom. Saya tak tahu pasport saya tiba-tiba ada atas kapal. Numpang sepaat, bukan sebab saya ngekor gitu. Naik kereta goh ni, sampai dalam kapal.
kuasa. Tapi sampai di Arab Saudi tak adalah jekah dia polis. Ya haji yalah ya Allah, haji yalah. Kena jekah je. Dia bukan peduli ke general ke ke IGP, dia peduli apa. Jadi kuasa kita terbatas. Nabi Sulaiman unlimited. Ini bukan unlimited data ni, unlimited power. Bayangkanlah tuan-tuan, Nabi Sulaiman dia boleh pindahkan istana Queen of Sheba. Orang sekarang kalau nak ngirim barang pakai kurier, kita pakai JNT ke pakai pos laju ke apa tak. Nabi Sulaiman dia boleh pindahkan istana. Bukannya hantar barang parcel, istana pindah. Punya powernya Nabi Sulaiman ini. Queen of Sheba ini orang Melayu panggil Ratu Balqis. Dalam bahasa Arab dia panggil Malikat Bilqis, Queen of Sheba. Dan istana Queen of Sheba ini dipindahkan ke Jerusalem bukan pakai JNT, bukan pakai pos laju, bukan pakai Grab, tapi pakai jin. Power betul kurier dia, jin. Dan ini direkodkan dalam Quran suratul Namal ayat 39. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Jin telah beritahu kepada Nabi Sulaiman, ampun tuanku, Patih akan datang membawa singgasana itu di depan tuanku sebelum tuanku berdiri daripada tempat duduk. Sebab Patih ini laqawiyyun amin, gagah dan boleh dipercayai. Suratul Namal ayat 39. Terror tak terror? Istana Balqis. Ada satu perbahasan lah di mana duduknya istana Balqis. Ini hanya untuk nak general knowledge sajalah, tak mesti betul. Dulu orang selalu ingat Ratu Balqis ni duduk di Yaman. Tapi ada satu teori yang agak menarik jugalah yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Fahmi Bashar. Dia dekan di Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta. Ni orang akademik lah. Dia buat kajian 35 tahun katanya, Allahualam. Dia mengatakan istana Ratu Balqis itu bukannya di Yaman, tapi istana Ratu Balqis terletak di tanah Jawa. Kita tapi kita orang akademik ni okey, apa LRU ada kan, kita nak tahu apa literaturenya. Dia pun cerita gini-gini. Sebab katanya istana Balqis ini menurutlah pembacaan dia, kajian dia, terletak di kawasan Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Sekitar 3 km ke arah selatan daripada Candi Prambanan, 36 km daripada Candi Borobudur. Sebab itu Borobudur tu satu binaan yang masih misteri sampai sekarang. Jadi candi ni ada 3, di Borobudur di Magelang, ada di Prambanan dan juga Ratu Boko. Okeylah, kita boleh terimalah untuk nak memperbanyakkan literature kita, tapi kelakar tu adalah juga sikit. Yang mustahak tak kira lah kalau daripada tanah Jawa ke, daripada Yaman ke, yang penting Nabi Sulaiman power. Dia ndak boleh datang istana itu. Dan jin boleh tolong angkutkan untuk dia, memang power betul. Tapi maaf, bukanlah kita nak merendah-rendahkan Nabi Sulaiman, tidak. Kita akuilah tulisan-tulisan yang orang-orang putih buat, Nabi Sulaiman ni number one begini. Okey, no problem, kita akui dia cinta Nabi dia. Tapi maaf, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat semua itu apa sebab? Kerana dia minta dengan Allah. Dia berdoa dan memohon kepada Allah supaya diberi kerajaan yang kuat. Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, ampunilah aku, wahabli mulkan, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas aku. Ni Allah rekodkan doanya dalam surah Shad ayat 38. Bakal-bakal calon pilihan raya boleh hafal doa ini. Saya tu jadi kerajaan, saya nak bergaduh-gaduh, melompat sana melompat sini, jadi susah pening. Doa minta kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas pada aku. Itu doa Nabi Sulaiman tu. Tulis khat besar-besar, tak kat pejabat adun. Orang masuk, wow, marvelous. Ayat Quran, bukannya jampi serapah ayat Quran.
Maka bukanlah kita merendahkan Nabi Sulaiman. Dia tetap Nabi yang kita cintai, dan Nabi kita tak ajar berkasih sayang yang berbeza-beza dengan Nabi-Nabi ini. Tetapi dia berjaya mendapat kejayaan, kekuasaan, kehebatan kerana dia minta kepada Allah. Dalam konteks Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi memilih untuk hidup sederhana sebagai hamba walaupun ditawarkan. Itu perlu digarisbawahkan. Nabi kita ditawarkan dengan kuasa sebuah kerajaan. Pernah diberi offer, dia tolak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Annallaha arsala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam malakan minal malaika ma'al malaki Jibril." Pernah sekali Allah mengutus ada satu malaikat yang tidak dikenali, yang diiringi bersamanya oleh Jibril alaihissalam. Faqala lahul malak, tiba-tiba malaikat yang tak dikenali ini telah berkata, "Ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla yukhayyiruka baina an takuna nabiyyan abdan aw nabiyyan malikan." Wahai Muhammad, saya diutuskan oleh Allah untuk bawa tawaran kepada kamu. Kamu dah dapat dua pilihan. Contoh dia bawa borang, agaknya tinggal sain saja kan. Ada dua pilihan ni. Pertama, antakuna nabiyan abdan. Pertama, tuan boleh memilih menjadi seorang hamba dan dalam masa yang sama kekal jawatan sebagai nabi, au nabiyan malikan. Atau tuan dalam borang kedua boleh memilih kekal jadi nabi tapi kita upgrade jadi raja. Sains sekarang. Tuan-tuan, kalau kita dapat offer itu, apa jadi pada kita? Kita mungkin akan fikir banyak. Tidaklah tolak terus, sebab kuasa ni mustahak. Nabi perlukan kuasa. Di dalam aspek politik, kuasa ni, politik ni kuasa. Kita perlu kuasa, sebab dengan kekuasaan kita boleh menegakkan agama dan macam-macam lagi lah. Banyak kuasa ni diperlukan. Nabi pun diam juga. Tak adalah tak apa saya zuhud. Tak, Nabi diam. Nabi pertimbangkan. Dalam riwayat menyebut faltafata Rasulullah ila Jibril kal mustashir. Nabi pun ialah tengah timbang-timbang, dia pandang pada Jibril kal mustashir. Seolah-olah dia minta Jibril supaya guide dia, jadi coach dia. Aku nak buat apa ni? Nak sign yang mana ni? Fa'au ma'a ilahi antawaddu. Maka Jibril tunjuk kepada Nabi isyarat, stay humble, tawaddu, sederhana, tak payah sign. Jadi Nabi dengan hamba saja, beres bawah. Nabi ambil, memilih untuk kekal menjadi hamba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal nabiyyan abdan. Tak apalah encik malaikat, saya kekalah menjadi seorang nabi dan seorang hamba, hidup biasa-biasa, humble sebagai hamba. Ini hadis riwayat Tabrani dan juga Al-Baihaqi.